آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan telah faham oleh lain daripada jumhur bagi sah iman bukan diri iman. Murad mereka itu bahwasanya syarat pada sah iman, yakni ikrar itu syarat bagi sah iman. Kalau tidak ada ikrar tidak sah iman. Sama ada dia tidak ikrar itu dengan ittifaq, dengan kebetulan ataupun dengan yang lain. Dan ini qaul, ini pendapat qaul dengan mana pendapat yang kedua ini, pendapat minoriti ini seperti qaul, seperti pendapat ulama. Sini kena slow sikit sebab susah kita nak faham. Cakap kita maklum dia cakap bentuk dengan bahasa Arab. Pendapat ini seperti satu pendapat dengan juzuk pada hukum, seperti nisbah dengan hukum. Baru boleh faham. Saya rasa alhamdulillah saya sudah boleh faham, tapi tuan-puan wallahu a'lam. Ya begini, ya dua pandangan tentang iman dulu. Satu pendapat yang kita, satu pandangan yang kita ada baca ni, yang kita ada padanya ini, iman ialah diri tasdik, ikrar ialah syarat, syarat bagi sah iman. Pendapat yang kedua ini kul. Pendapat yang kedua, iman itu dia kena tersusun dua, kena tersusun dua perkara. Kedua-dua ini ialah juzuk bagi iman, kedua-dua ini mahiyah bagi iman, kedua-dua ini hakikat iman, iaitu tasdik dengan hati dan ikrar dengan lidah. Hati terima,
lidah kata la ilaha illallah. Kedua-dua itulah iman. Tiap-tiap satunya nama iman kedua-dua. Bukan satunya iman, satunya syarak, bukan. Kedua-dua iman kedua-dua. Seperti takbir ialah solat, Fatihah ialah solat, rokok ialah solat. Kesemua tu nama juzuk solat, bahagian solat kesemuanya. Mana pendapat ini pendapat yang mengatakan ini kul kembali kepada kul yang pertama, kul yang mengatakan tasdik, iman ialah mufrad, iaitu tasdik, dan dua kalimah syahadah bukan hakikat, hanya dua kalimah syahadah syarak. Sama saja nisbah hukum dengan pendapat yang mengatakan ikrar ialah juzuk bagi iman. Faham ke tak faham? Saya nak buat ayat supaya tuan-puan faham tu tak pandai. Tak pandai nak buat ayat supaya mudah dipaham. Saya rasa itu boleh dah itu boleh dipaham dah tu. Yakni ada di sana pendapat ulama yang mengatakan ikrar ialah juzuk iman. Kalau tak ada saja tasdik, tak ada ikrar, seorang itu tidak dinamakan orang yang beriman. Kul yang kita dak bercara ini ikrar bukan juzuk iman, tetapi tidak sah juga iman kalau tidak ada ikrar. Kedua-dua ini hukum sama saja. Yang kata juzuk tak sah iman, kerana juzuk iman dia nafi juzuk iman. Seperti kita solat dengan tidak ada rakaat, tidak ada sujud, tak sah solat. Seorang itu ada tasdik, tidak ada ikrar, tak nama iman, kerana tak cukup juzuk iman. Pendapat yang kita ada bercaranya, iman ialah tasdik, ikrar ialah syarak. Hukum sama. Syarak bagi sesuatu, jika tidak mengerjakan dia tidak sah sesuatu. Sebab tu kul ini sama saja dengan kul yang mengatakan ikrar itu juzuk. Sama dua-dua tu. Itu maksud dianya. Dan sungguhnya khilaf antara keduanya, antara kul yang mengatakan syarak, kul yang mengatakan juzuk. Yang mengatakan ikrar itu syarak, kul yang mengatakan ikrar dengan lidah itu juzuk iman. Sama saja khilaf antara keduanya pada ibarat jua, cara bagi tahu, cara menyampai, cara buat ayat saja. Orang ni kata syarak, seorang ni kata rukun. Beginilah kita belajar dalam bab solat. Satu ulama dia membilakan rukun solat kata 13. Kita belajar lagi, ada setengah ulama dia mengatakan rukun solat itu 17. Maka kedua-dua itu khilaf pada membilang saja, itu khilaf pada ibarat. Hakikat kedua-dua pendapat itu sama. Kerana yang membilangkan 17, dia menambahkan tumakninah di dalam rakaat, tumakninah yang 4 di dalam rakaat, di dalam i'tidal, di dalam sujud, di dalam antara dua sujud. Kesemua tu dia kata rukun. Jadi 17. Yang membilang 13, empat itu syarat bagi rukun tersebut. Syarat bagi rakaat, syarat bagi i'tidal, syarat bagi sujud, syarat bagi antara dua sujud. Bukan rukun solat. Rakaat sudah ada tapi tak cukup syarat, dia tidak sah rakaat.
Kedua-dua ulama ini, siapa sembahyang dengan tidak ada tumak ninah di dalam 4 tempat, tidak sah, hukum dengan satu kata, iaitu tidak sah solat tersebut. Sama saja, khilaf pada memberi nama perkara itu saja. Tumak ninah adakah rukun atau rukun solat atau bukan daripada rukun solat. Begitu jugalah ikrar, khilaf di antara nama juzuk iman ataupun dia itu syarat bagi iman. Itu maksud kata sungguhnya khilaf antara keduanya pada ibarat jua. Dan kul yang pertama, kul yang mengatakan iman ialah tidak bersusung, mufrad, iaitu tasdik sahaja, ia yang rajah, itulah yang kuatnya. Dan segala nusus, segala dalil-dalil di dalam agama, segala nas di dalam agama, nas daripada Al-Quran, nas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sekira-kira mutabadar daripadanya. Nah, Quran hadis sekira yang segera faham. Bila kita baca, yang selalu kita faham itu nama mutabadar. Yang selalu cepat kita faham, bila kita baca kita faham selalu daripadanya. Dan segala nusus menguatkan. Kita kena i'rab sikit. Dan segala nusus itu mubtada nama dia. Menguatkan itu khabar. Maknanya begini, dan bermula segala nas, bermula segala nas menguatkan. Kita tinggal dengan sekira-kira, tinggal kat situ, ambil tempat hukum selalu. Nas-nas daripada Quran hadis menguatkan bagi kul dengan syarat, menyokong kata ikrar itu kul dengan syarat, yakni kul yang mengatakan ikrar itu syarat bagi iman. Tiada juzuk bukan juzuk iman. Kalau baca Quran, Quran menguatkan perkataan itu. Pendapat ulama yang mengatakan ikrar ialah syarat bagi iman, bukan rukun iman, bukan juzuk iman. Itu maksudnya. Dan kul yang kedua, iman itu bersusung daripada 2 perkara. Hakikat iman murakkab, bukan mufrad. Itu maksud. Kul yang tadi, hakikat iman ialah mufrad, satu saja tak susung, iaitu tasdik. Kul yang kedua, hakikat iman bersusung daripada 2 perkara. Pertama tasdik hati, dan kedua ikrar dengan 2 kalimah syahadah. Kena himpun 2 baru nama iman. Ikrar 1 juzuk iman, dan tasdik 1 juzuk daripada iman. Tasdik ikrar bukan syarat. Diri iman betul-betul selalu dah. Iman kena himpun 2. Maka atas kul ini, kul yang kedua ini, ikrar dengan 2 kalimah syahadah bukan syarat, tetapi yakni bahkan juzuk daripada iman. Seperti rokok nisbah dengan solat, juzuk solat, rukun solat. Maka telah menjalani akan kul ini, yakni berpendapat dengan pendapat ini oleh ulama muhaqqiqun, ulama tahqiq juga, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia berjalan begini, dan beberapa jamaah, beberapa kumpulan daripada Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah pun terbagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian dia berpendapat dengan pendapat yang pertama, sebahagiannya berpendapat dengan ini pendapat, dan bahawasa yang dipilih di sisi ahli sunnah itu atas kat mana, dan bahawasa yang dipilih oleh ahli sunnah bahawa amal soleh itu bukan juzuk iman.
Sungguh pun kata ikrar satu juzuk daripada iman mengikut pendapat yang kedua ini, di sisi ahli sunnah, amal solat yang lain bukan juzuk iman. Solat bukan juzuk iman, puasa bukan juzuk iman, zakat bukan juzuk iman, haji bukan juzuk iman. Dengan makna kalau tidak solat tidak ternapi iman, kalau tidak keluar zakat tidak ternapi iman. Katakanlah tak dinamakan rukun iman. Yang kata amal solat yang jadi rukun iman ialah mengucap ikrar dengan dua kalimah syahadah, itu saja yang jadi rukun iman. Yang jadi pokok tasdik, himpun dengan kata asyhadu an la ilaha illallah. Itulah hakikat iman, jadi juzuk iman. Adapun solat bukan juzuk, tetapi adalah ia, bahkan adalah ia amal solat syarat bagi kamalul iman, syarat bagi kesempurnaan iman. Itu ahli sunnah. Sebab itulah, kerana demikianlah ulama ahli sunnah takwil hadis-hadis yang menafikan iman daripada mereka yang tidak mengerja amal yang solat, yang tidak kerja satu-satu amal. Yang Rasulullah kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh seorang daripada kamu, hatta sehingga yang la yu'minu, tidak beriman mereka yang bermaksudnya tidak beriman mereka yang tidur, yang jenera, sedangkan jiran dia itu lapar. Bukan jenera kat majlis ilmu, dia tidur sedap, jiran dia lapar. Tidak beriman seorang kamu, seorang yang jiran dia tidak aman daripada kejahatan dia. Dia buat jahat, buat menyakiti kepada jiran. Tidak beriman bagi mereka yang tidak ada amanah baginya. Itu yang kata la iman, la yu'minu ke semua ulama ahli sunnah tanggung la yu'minu ay imanan kamila, tidak iman yang sempurna, bukan nafi diri iman. Rasulullah bercakap begitu, bukan Rasulullah kehendak. Itu yang saya kata, kita kena faham kehendak syarak tu. Pada syarak tidak ada iman, bukan nafi kulliyah, bukan nafi kesemua. Dia nafi kamaliyah, nafi kesempurnaan iman. Sebab dia bukan rukun iman. Buat baik kepada jiran bukan rukun iman. Hubur rahim bukan rukun iman. Ini bukan rukun. Rukun bukan juzuk iman. Hanya dia min kamalil iman. Itu yang dipilih oleh ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij, dia kata juzuk iman. Itu dia hukum kufur. Kufur orang yang tinggal juzuk iman, betul lah. Kalau juzuk iman tinggal nama kafir lah. Kalau seorang tinggal tasdik, tinggal mengaku dalam hati, kufur. Wal'iyadzabillah. Maka barang siapa, ini tafriq nama dia, maka barang siapa mendatang ia barang siapa dengan amal, yakni amal yang salah, dengan amal itu, maka sungguhnya hasil kamal imannya, hasil kesempurnaan imannya. Dan barang siapa meninggal ia akan amal solat, maka ia mukmin, tetapi melupu ia barang siapa atas diri barang siapa akan kamal, dia meluputkan kesempurnaan iman. Dia orang mukmin yang tak sempurna iman. Apabila tiada ada serta demikian itu menghalalkan
Kalau dia tidak kerja amal soleh, dia kerja dosa, dia tidak mahalal. Kalau dia mahalal, tu kufur. Dia minum arak, dia kata minum arak ni halal. Dia tidak solat, dia kata halal bagi dia, itu kafir. Ini ahli sauh yang dihukum sesat dan kufur. Ahli sauh dia menghalalkan. Dia kata kita bila sampai kepada peringkat makrifah yang sebenar, kita dapat dah hakikat agama. Bila dapat hakikat agama, kita tak payah solat, tak payah puasa. Kerana puasa solat ni bagi orang yang biasa saja. Kita ni orang titan tinggi, kita ni orang dapat kelas makrifah, tak payah dah solat. Itu kafir nama dia. Walau dia nak kata dia dapat hakikat sekalipun, dia dapat hakikat kafir, bukan hakikat iman. Dia dapat hakikat kufur. Kena jaga kat situ. Kalau dia mahalal atau ingkar ia akan syarak, atau syak pada dituntutnya tuntut syarak. Dia ingkar kata semaya wajib, ingkar zakat wajib, itu kafir. Kerana demikianlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berperang dengan orang yang tidak keluar zakat. Kufur selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dua kumpulan. Kumpulan murtad, dua kumpulan. Satu murtad yang ingkar kebenaran Islam, murtad terus. Itu satu kumpulan murtad diperang oleh Sayyidina Abu Bakar. Kumpulan yang kedua, mereka mengaku kebenaran Allah, ketuhanan Allah, mengaku kerasulan Nabi Muhammad, mengaku kewajipan sembahyang ke semua dia terima, hanya dia tak terima wajibnya zakat. Dia ingkar wajibnya zakat. Mereka itu pun murtad yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kerana dia mengingkar kewajipan zakat. Kalau dia tak keluar zakat, dia tidak ingkar kewajipannya, itu tidak jadi kufur. Tak jadi kufur. Dia sanggup dia kerja dosa, dia tidak solat, dia tidak mengingkarkan kewajipan solat, itu tak jadi kufur, hanya dia berdosa sahaja. Dan jika ada serta demikian itu, jika ada yakni ada mahalal atau ingkar serta demikian itu, serta meninggalkan amal solat tu, nescaya kufur ia pada barang yang diketahui daripada agama dengan darurah. Kalau yang dia ingkar itu perkara maklum minad din bid darurah, dia ingkar sembahyang, dia ingkar zakat, dia ingkar wajibnya puasa, itu maklum minad din bid darurah. Kalau dia ingkar kata haram ambil pedah daripada bagi berhutang. Kalau kita bagi hutang kepada yang lain, kita ambil pedah, dia kata itu halal, itu tak jadi haram, tak jadi kufur lagi, kerana perkara tu sulit, bukan maklum, kena belajar banyak hari, belajar tajuk reba baru nak boleh tahu. Itu tak jadi kufur. Kena selepas daripada dibagi tahu hukum syarak dengan cara jelas, dibagi dalil kepada dia, terang dah dia tak boleh nak talak, tak boleh nak ingkar lagi. Kamar dia sanggup ingkar juga, tu barulah nak sampai kepada peringkat kufur. Semata dia ingkar tak jadi kufur, kerana perkara sulit. Nak jadi kufur terus dengan kata dengan ingkar, mesti perkara itu perkara yang zahir, yang masyhur, kata perkara itu wajib dalam agama, dia kata halal. Perkara itu haram dalam agama, dia kata halal. Kalau wajib dia ingkar tidak wajib, dia kata tak wajib, itu jadi kufur. Dan kul yang ketiga iaitu kul Mu'tazilah, adalah iman itu bersusung daripada tiga perkara. Pertama, tasdik hati, kedua ikrar dengan lidah,
Dan ketiga, amal soleh. Itu Mu'tazilah. Maka atas kul ini adalah amal itu juzuk iman, rukun iman. Sembahyang rukun iman, puasa rukun iman. Kerana bahawasanya mereka itu berkata mereka itu iman itu tiga, iaitu amal dan berkata dengan lidah dan i'tiqad dengan hati. Maka barang siapa meninggalkan ia, barang siapa akan amal, maka tiada ia mukmin. Kerana ketiadaan satu juzuk daripada iman. Seperti orang tinggal rokok, solatlah. Kalau seorang tak sembahyang, tak boleh panggil orang mukmin. Kerana tak cukup syarat, tak cukup rukun iman. Dan iaitu amal. Dan tiada ia kafir. Tapi nak kata kafir tak boleh. Dia menyabitkan manzilah bainal manzilatain, nama dia. Satu kelah, satu status, satu pengkat yang bukan orang ini mukmin, bukan kafir. Tak panggil mukmin, tak panggil kafir. Iaitu orang yang tinggal amal yang soleh, yang maklum minad-din bid-darurah. Tinggal solat, tinggal puasa dan juga hijab perkara yang haram, yang maklum minad-din bid-darurah. Minum arak, berjudi, berzina. Orang ini sudah tertanggal iman daripada dia, tetapi tidak keluar sampai kepada tangga kufur. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Itu di sisi Mu'tazilah. Sebab apa boleh kata tiada kafir? Kerana wujud tasdik. Kerana ada lagi kepercayaan di dalam hati, ada i'tiqad dia yang betul. Maka ia, barang siapa yang meninggalkan akan amal ni, pada sisi mereka itu Mu'tazilah, ditepati antara dua tepat. Mana dia ada satu tepat, satu kelah, satu titan, nama dia, di antara dua, iaitu dua tepatnya mukmin dan kafir. Ini mukmin, ini kafir, dia di antara tu. Bukan mukmin, bukan kafir. Itu yang saya kata isbatul manzilah bainal manzilatain bahasa Arab. Dia menyabitkan ada satu status manusia, boleh kita kata dia ni bukan mukmin, bukan kafir. Kita ahli sunnah dua saja, mukmin, kafir. Cuma mukmin tak ada dua. Ada mukmin yang sempurna iman, ada mukmin yang asin, ada mukmin yang derhaka, mukmin yang berdosa. Itu kelah orang mukmin. Kita membahagikan mukmin itu sendiri. Dia membahagikan manusia tiga kelompok. Mukmin, kafir, bukan mukmin, bukan kafir. Tiga kelompok di sisi Mu'tazilah. Dengan sebab khilaf ini, dengan sebab khilaf tentang definisi iman, takrif iman, yang manakah nak panggil iman. Di sisi Mu'tazilah, rukun iman kena ada tiga: tasdik, ikrar, amal. Kalau tidak ada satu, ternapi nama iman daripada dia. Kalau luput satu, ternapi nama iman. Tetapi bila keluar pada iman, adakah terus kepada kufur? Belum lagi. Adakala terus kepada kufur, adakala tidak kufur. Itu di sisi Mu'tazilah. Kita, orang yang keluar daripada iman, satunya terus kepada kufur. Satu lagi keluar kepada iman yang sempurna kepada iman yang kurang. Gitu saja. Tak keluar daripada iman. Kufrun duna kufrin. Ibarat ibarat Ibnu Abbas, nama dia. Kufur kurang daripada kufur, tak sampai peringkat kekufuran yang jatuh agama, yang nama murtad, yang nama riddah. Dia panggil juga kufur amali. Kufur di dalam praktikan dia, bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang keluar daripada iman. Dan kekal ia di dalam neraka, yakni di akhirat dia kekal dalam neraka di sisi Mu'tazilah.
adapun di dunia dan diazabkan dia terkurang daripada azab kafir. Dia ni kurang pada orang kafir kerana dia ni ada juga iman, tapi iman dia tak boleh panggil iman. Kelas dia tinggi daripada orang kafir. Di dunia dia dimuamalatkan, kita buat pergaulan dia tentang hukum-hukum di atas dunia seperti orang Islam, seperti orang mukmin. Boleh berkahwin dengan dia, dan dipesakai, disembahyang, itu di atas dunia. Hukum dia kata kekal di dalam neraka itu di akhirat, kufur di akhirat. Di atas dunia bukan kafir. Bermula kaum Khawarij, kumpulan Khawarij mengkufurkan oleh mereka itu akan orang yang mengerjakan dosa besar. Ini tiga kumpulan kat sini: Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij. Khawarij lain pada Mu'tazilah. Mu'tazilah orang yang mengerjakan dosa besar tadi, orang tinggal solat, orang minum arak, tak keluar daripada tak jadi kafir, bukan mukmin, bukan kafir. Khawarij dia kata orang yang kerja dosa besar kufur terus. Orang tinggal solat kafir, orang tak keluar zakat kafir, orang minum arak kafir, orang tak menjalankan hukum Allah kafir. Seperti ISIS itulah. Dia hukum kufur. Orang yang tidak taat, orang yang tidak menjalani seperti jalan dia, kerana dikira kerja dosa besar. Orang kerja dosa besar kafir, halal darah. Ini sudah berlaku pada masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah panggil Khawarij ini, Rasulullah panggil nama Mariqin. Kita baca dalam hadis, Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, kata, engkau wahai Ali akan memerangi dengan Mariqin, engkau akan berperang dengan Nakithin, engkau akan memerangi Al-Qasitin. Tiga kumpulan engkau akan berperang. Sayyidina Ali dia berperang dengan tiga kumpulan. Di Nahrawan, peperangan Jamal, peperangan Siffin. Sayyidina Ali mengagung melalui peperangan tiga. Rasulullah sudah bagi tahu belum daripada meninggal dunia, Sayyidina Ali akan berperang dengan tiga kumpulan. Maka kumpulan yang dinama Khawarij, yang Sayyidina Ali hantar Ibn Abbas untuk berdebat, untuk menerang kebenaran, itu nama Mariqin. Ya Rasulullah kata yamruquna minad din, itu keluar daripada agama seperti keluar anak panah daripada busuran. Wal iyadza billah. Sebab tu selalu saya bagi jagaan, neraca kita ukur kebenaran sesuatu bukan dengan zahir, bukan dengan luaran, bukan dengan ucapan. Kerana Khawarij, Sayyidina Rasulullah mensifat, kalau kamu nak buat perbandingan solat kamu dengan solat mereka, lebih solat mereka. Kalau kamu banding puasa kamu dengan puasa mereka, lebih puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran banyak, selalu menghidup dengan Al-Quran. Maka kalau tengok gambaran luar, tentu lebih mereka. Solatnya banyak, puasanya rajin, tak tinggal puasa, baca Al-Quran, selalu menghidup menghayati dengan Al-Quran, hafal Al-Quran. Tetapi Al-Quran la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui akan halkum mereka. Baca saja, tak turun kat dalam. Tak faham, tak bersera, tak nampak rusia-rusia Al-Quran. Itu yang bezanya. Mereka itu Rasulullah kata keluar daripada agama
seperti keluar anak panah daripada busuran. Itu nama mariqin, nama dia khawarij. Dan kul yang pertama daripada kul ini mukhtar, yakni yang dipilih oleh ulama. Ulama kita ahli sunnah, ulama orang yang faham di dalam agama betul-betul pilih pendapat yang pertama. Sebab apa ulama pilih yang pertama? Kerana iman itu ibarat daripada amal hati jua. Amalan hati, pekerjaan hati, iaitu tasdik, seperti yang telah lalu sebutnya. Iman itu hati, itulah yang dipanggil tempat duduk iman, tempat bersifat dengan iman. Kalau kita banding, kita kata seperti bercakap lah. Bercakap dia duduk kat mana? Duduk kat lidah. Lidah lah yang bersifat dengan bercakap. Bila kata dengar, sifat telinga. Kaki tak panggil kaki dengar. Aku dengar kamu bercakap dengan kaki aku. Tak ada. Sebab kaki bukan sifat untuk dengar. Iman tempat dia duduk hati. Aku terima, aku percaya dengan hati aku. Itu mana iman itu amal hati. Dan kul yang kedua itu dhaif. Pendapat yang kedua yang mengatakan ikrar sebagai juzuk iman itu pendapat yang dhaif. Tak kuat nisbah hujjah. Dan tiada dalil atas nakalnya. Tidak ada dalil daripada Quran dan hadis ijma'. Bagi yang ketiga, pendapat yang tiga tidak ada hujjah. Macam mana dia berkata dengan tidak ada hujjah? Itu maksud tidak ada dalil nisbah dengan waqi', nisbah dengan kita ahli sunnah. Nisbah bagi yang berkata nisbah dengan dia ada dalil di sisi dia. Bila dia sengkar kata dalil, hakikat bukan dalil, itulah kita panggil dalam istilah ilmu nama syubhah, nama dia. Itu nama syubhah. Mereka mengambil dalil yang pada hakikat bukan dalil. Dalil itu cara beristidlal dengan dia tidak betul, seperti khawarij. Dia hukum Sayyidina Muawiyah kafir, Sayyidina Ali kafir. Dia ada dalil bagi dia, ada hujjah dia. Kalau tidak, dia tak boleh nak hukum dengan kufur. Tetapi hujjah dia hujjah yang dhaif, hujjah yang umum ditaksiskan. Itu nama dia syubhah, nama dia. Ataupun boleh kita kata dengan ayat lain, hujjah dia itu dengan mutasyabih, hujjah dengan dalil yang mutasyabih. Seperti Mu'tazilah yang dia kata dia kata orang yang mengerjakan dosa besar, orang yang tinggal amal itu bukan mukmin, bukan kafir. Dia berhujjah dengan dalil hadis Nabi yang sahih yang bermaksud la yashrabu syari la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashrabu wa huwa mu'min, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata tidak berzina oleh seorang yang berzina di dalam keadaan dia yang beriman. Semasa dia beriman, tentu dia tidak berzina. Artinya seorang yang berzina, masa dia berzina tidak ada iman. Wala yashrabu, dan tidak minum arak oleh yang meminum. Wa huwa mu'min, sedangkan dia yang beriman. Wala yasriqu wa huwa mu'min, dia tidak bercuri, tidak mencuri, sedangkan dia yang beriman. Kalau dia mencuri, masa dia mencuri arti dia tidak ada iman. Artinya orang yang kerja dosa besar, berzina, minum arak, bercuri, tidak boleh panggil iman. Rasulullah kata la yazni zani wa huwa mu'min. Itu hujah dia. Bagi kita nak talak aja dah.
bagi kita nak tolak macam mana, kita tak pandai. Hak kita pun kita tak pandai. Kita tak tahu pun apa hujah mereka. Sebab itulah kita kena kembali kepada ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka sudah teliti segala hujah-hujah syarak, dapat kesimpulannya, dapat ambil kehasilannya seperti yang tersebut. Tidak ada di sana dalil yang bagi Mu'tazilah seperti barang yang menyeka akan dia oleh Mu'tazilah. Dan sungguhnya telah menunjuk oleh nusus, oleh nas-nas daripada syarak, daripada Quran dan hadis atas sabit iman dahulu daripada awamir dan nawahi. Ini ahli sunnah. Ahli sunnah ilmu dia begini. Dia nampak dia baca Al-Quran, nur Al-Quran turun di dalam dada dia. Dia nampak rusia Al-Quran, dia nampak erti Al-Quran. Allah ajar kepada mereka, taufik daripada Allah namanya. Mereka kata nas Al-Quran dan Al-Hadis dia menyabitkan iman. Iman sudah sabit, belum daripada ada suruh dan tegah lagi dia menyabitkan iman dah. Ada iman dah, belum pada dia suruh dia nak menamakan orang itu beriman. Kalaulah suruh sembahyang, suruh puasa, ini sembahyang puasa ni nama iman, tak boleh dipanggil orang yang belum sembahyang, orang yang sebelum daripada puasa tak boleh panggil orang mukmin. Sedangkan Allah sudah panggil orang mukmin, dia nak suruh puasa, nak suruh sembahyang, dia sudah panggil orang tu sudah beriman. Itu makna sembahyang puasa bukan rukun iman. Kalau rukun iman tak boleh panggil lagi lah orang mukmin. Boleh faham ke tak boleh faham? Seperti firman ya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya, wahai orang-orang yang mana-mana orang yang beriman, wahai orang yang beriman, diwajib ke atas kamu, difardu di atas kamu akan puasa. Kamu sekarang disuruh dengan puasa pada bulan Ramadan. Puasa belum lagi. Allah panggil kita ni orang beriman. Sahabat Nabi sudah dinama orang yang beriman. Wahai orang beriman, hendaklah kamu puasa di bulan Ramadan. Ramadan tak puasa lagi. Nama orang beriman. Kalau puasa itu juzuk iman, tak boleh panggil orang beriman lah, dia tak puasa lagi. Kena kata wahai ya ayyuhan nas, wahai manusia, kutiba alaikumus siyam, diwajib atas kamu puasa. Kena puasa. Selepas puasa, selepas sembahyang baru kata wahai orang yang beriman, baru boleh nak panggil. Ini kata faham Al-Quran dengan akli. Nama dia. Akal satu syarat untuk nak faham Al-Quran. Kena faham dengan al-aqli. Kalau tak faham dengan al-aqli, tak faham Al-Quran. Itu nama Al-Quran turun ke dalam dada. Nama dia. Maka bahawasanya firman Allah memberi faedah, memberi erti. Sabit iman dulu daripada suruh puasa. Suruh bukan sudah. Dulu daripada suruh puasa. Belum pada disuruh puasa, dia sudah dinama iman. Faedah. Ini satu faedah bermula qul yang sebenar, yakni perkataan yang betul bahawa seiman itu makhluk, iaitu kejadian Allah. Iman ialah makhluk,
Makhluk dengan mana kejadian Allah, ataupun dengan kata lain ciptaan Allah, perkara yang dicipta, yang dijadi, yang diadakan, yang mengadakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi, bulan bintang, manusia, binatang yang lain, pokok semua nama makhluk Allah. Kerana maf'ul bagi khalaqa. Allah kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah mencipta akan langit dan bumi. Tentu langit bumi nama ciptaan Allah. Maka iman adalah satu daripada perkara yang lain daripada Allah. Tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah, dia tidak berlaku, tidak ada melainkan dengan diadakan, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Sebab apa boleh kata iman itu makhluk? Kerana bahwasanya ada kalanya tasdik dengan hati. Iman mengikut pendapat tadi, iman ialah tasdik dengan hati, seperti barang yang dijalankan oleh kul yang pertama, atau tasdik serta ikrar dengan lidah, seperti barang yang dijalankan oleh kul yang kedua. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu, tasdik dengan hati dan tasdik dengan hati serta ikrar itu makhluk. Tasdik dengan hati ialah makhluk Allah. Tasdik serta ikrar ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Habis kat situ. Kalau kita tidak ada maklumat lain hubung kait dengan makhluk, sudah selesai tajuknya. Tetapi kalau kita ada maklumat yang tinggi, yang jauh-jauh lagi, yang dalam lagi, kita ada soalan sikit. Kalau nak akak kita ni naik kelas sikit, kita kena bincang. Kalau kita nak duduk kat kelas ni, tak payah kita bincang, duduk kat kelas ni dulu. Nak naik kelas ke nak duduk kat kelas ni? Seboleh nak naik setinggi-tinggi kelas, tak kata. Sebolehnya. Macam mana nak, saya pun nak fikir juga. Bila akak kelas, akak tambah pening. Pening jatuh kelas. Itulah. Biar dulu, nanti tengok munasabah. Sebab apa? Sebab dia begini, tajuk ni tajuk yang dia panggil hubung kait dengan akidah kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia halus di dalam bincang akidah, halus sangat-sangat di dalam perbincangan dia. Kadang-kalanya betul yang Mu'tazilah. Kita ni menyesatkan dia kadang-kalanya, setengah-setengah daripada tajuk. Contohnya mati. Mati ni makhluk kah bukan makhluk? Kita setengah kata makhluk, Mu'tazilah kata bukan makhluk. Kita ahli sunnah pun dua pandangan. Mati makhluk Allah. Ada pandangan mati bukan makhluk Allah. Cuba tengok. Ini bagi perbincangan yang halus. Ini kata nak akak kelah. Akak kelah jadi pening. Nak boleh faham dia tu, kena faham. Sebab apa? Nak kata makhluk,
mesti perkara itu bersifat dengan dengan apa? Nak kata makhluk mesti dia kena bersifat dengan baharu. 50-50 je. Bid'ah ialah perkara tidak dikerja oleh Rasulullah, itu 50-50, 20% ya, bukan 50-50, 20 je. Ada betul, ada salah. Syarat nama makhluk baharu tak betul lagi, 50-50. Sebab baharu dia ada dua, ada baharu hakiki, ada baharu majazi. Baharu hakiki makhluk, baharu majazi bukan makhluk. Syarat nak nama makhluk, perkara itu bersifat dengan wujud, kemudian daripada adam. Baru boleh kata makhluk, dia kena bersifat dengan wujud, dengan ada. Kalau perkara bukan ada, tak boleh panggil makhluk. Makhluk ni perkara yang diadakan, perkara yang mengadakan dia oleh Allah. Apa makna mengada? Membuat, beri ada, mengeluarkan dia daripada tak ada kepada ada. Makna dia bersifat dengan ada, kemudian daripada tak ada, baru panggil makhluk. Itu faham kat situ? Faham ke tak faham? Faham. Tapi nak tahu pula, nak kenal pula, kenal kau tak kenal perkara ada dengan perkara tak ada. Kat situ pula kita ada cocok kita tak ada. Cocok, kena cocok. Cucu ada, cicit ada, cocok tak ada. Cocok tak ada. Tak ada. Anak, cucu, cicit, cocok. Buah kelapa ada. Ada ke tak ada buah kelapa? Luruh buah kelapa ada ke tak ada? Luruh pokok kelapa ada ke tak ada? Ada. Alhamdulillah, tu faham tu. Luruh buah kelapa, tumbang pokok kelapa ada ke tak ada? Itu tak ada. Bukan tanya amrul iktibari ke bukan amrul iktibari, tanya ada ke tak ada, jawab amrul iktibari. Tak faham soalan. Faham soalan. Sebab tu kalau periksa tak najah, tak bagi tak najah, walau betul pun. Sebab apa? Tak faham soalan. Terbalik, rebah, gugur, pokok kelapa ada ke tak ada? Tak ada. Kita faham kat situ dulu. Nama dia apa? Luruh. Nama apa? Luruh buah kelapa. Terbalik pokok kelapa, nama amrun iktibari. Tu baru siapa nama dia. Tapi kalau kita jawab amrun iktibari selalu, itu betul juga. Jawab dapat dua nama dia. Utung bagi orang soal lah. Bila amrun iktibari, perkara itu tidak ada. Perkara hanya sungguh sahaja. Perkara amrun iktibari ini adakah dinama makhluk? Tak panggil makhluk kerana dia tidak bersifat dengan wujud. Tu kena faham kat situ dulu. Kemudian iman ni makhluk kau bukan makhluk? Itulah tilik kepada definisi dia. Definisi iman tadi. Kalau definisi iman dengan mana tasdik serta dengan kata ucapan yang keluar pada lidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kata ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang keluar pada seorang yang mengucap, yang ikrar, ada kata ada? Ada. Suara boleh didengari. Itu nama dia makhluk.
himpun perhimpunan itu jadi satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan iman ialah semata tasdik. Adapun ikrar dengan lidah bukan rukun iman, juzuk syarat bagi iman, bukan juzuk iman. Tasdik dalam hati ada kata ada? Ni nak naik kelas. Cuba. Tasdik dalam hati ada kata ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Yang mana majoriti? Tasdik di dalam hati nama amrun i'tibari. Itu satu pendapat yang muktamad. Ada satu pendapat tasdik ialah kalam nafsi. Diri kata okey dalam hati. Kalau okey dalam hati itu makhluk lah ada, sebab ada okey kat sana. Nama kalam nafsi nama dia. Kita mengikut hak muktamad, iaitu tasdik, iaitu diri terima dalam hati. Bukan dia kata apa, dia seolah kata okey dalam hati, seolah kata begitu. Dia terima, tak kata bukan. Allah Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan lain pada Allah. Ya, aku terima. Terima tak atau bukan tak betul. Itu nama dia tasdik, nama amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari, adakah makhluk? Bukan makhluk. Perbuatan hati dia. Tetapi boleh nama makhluk dengan makna yang lain. Makhluk dengan makna kejadian Allah, perkara yang terhasil, perkara yang terjadi dengan diperlakukan dia oleh Allah. Makhluk dengan itu makna bolehlah. Makhluk ada dua erti. Makhluk erti perkara yang diadakan, yang diciptakan dia oleh Allah. Itu bila itlaq makhluk, kandaknya begitu. Perkara belum tak ada, kemudian Allah cipta. Ada di sana makhluk dengan mana perkara yang dijadi, yakni diubah, diperlakukan. Terbalik pokok kelapa, diperlakukan dia oleh Allah. Nama makhluk Allah dengan mana perkara yang diperlakukan dia oleh Allah. Bukan Allah mengada, Allah perlakukan. Luruh buah kelapa, Allah memperlakukan, bukan Allah mengadakan dia, Allah memperlakukan dia. Boleh tu? Boleh faham tak? Koh-koh insya-Allah taala slow-slow. Dan barang yang dikatakan orang, ada di sana ada orang kata daripada bahawasanya iman itu qadim dengan iktibar hidayah, maka iaitu keluar daripada hakikat iman. Hanya atas bahawasa hidayah itu pun baru jua. Ada orang kata iman itu qadim dengan kira kata sebab iman itu hidayah, maka tak betul dengan hakikat iman. Itu jawabnya, tak betul. Sebab hakikat iman bukan hidayah. Hidayah sifat Allah, ya. Hidayah sifat Allah, hidayah sifat Rasulullah, hidayah sifat Al-Quran. Hidayah ni sifat penceramah, sifat pendakwah. Hidayah bukan sifat, bukan hakikat iman, keluar daripada hakikat iman. Allah lah yang hidayah mereka yang dia kehendak. Wallahu yahdi man yasha. Yahdi sifat hidayah sifat Allah. Dan innaka tahdi, Allah mensifatkan Rasulullah kata innaka tahdi, engkau menghidayahkan. Allah mensifatkan Quran, inna hadzal Quran yahdi, ini Quran menghidayahkan lillati hiya aqwam. Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu man da'a ila hudan. Dan seumpamanya siapa hidayah manusia, itu nama dia tak nama iman. Hidayah tak nama iman. Nak kata qadim
dengan dasarnya iman itu kena kepada hidayah, tak betul. Sebab hidayah bukan hakikat iman. Kita belajar dah, iman diri tasdik, bukan diri hidayah. Lebih lagi pula, hidayah itu pun bukan qadim. Hidayah itu baru, kerana ia hidayah ibarat daripada ta'alluq qudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Allah beri pertunjuk seorang, bila dia ada, Allah bagi pertunjuk kepada dia. Allah beri pertunjuk itu ta'alluq qudrat, yang tanjizi hadis baru juga. Bahkan jikalau kita kata kehendak Allah yang azali bagi hidayah, Allah kehendak sedia kala, maka jadilah hidayah itu qadim. Tetapi bukan hakikat iman. Itu bukan hakikat iman, itu sifat ilmu Allah. Ini apa? Pengarang kita nak bagi tahu, ada penceramah yang tak faham. Itu mudahnya. Ada juga orang-orang bercakap masalah agama, dia tak faham perkara. Dia nak bercakap tajuk iman, tapi dia tak cakap tajuk lain. Dia kata iman dah. Macam masa kita ni lah, dia nak bercakap tajuk makrifah, tapi dia klaim berat dah dia. Dia nak tajuk makrifatullah, tapi dia karuk, dia pergi kepada jalan lain, tak masuk di dalam makrifatullah. Ketahui ulimu bahawa bermula makna Islam pada lugah di dalam bahasa Arab itu, maka iaitu mutlak semata-mata imtisal, junjung perintah, dan inqiyad semata-mata mengikut. Inqiyad turut, atas tafsir pada kata imtisal. Imtisal turut perintah, inqiyad turut mengikut perintah. Itu makna Islam di segi bahasa. Dan pada syarak, di dalam erti yang dikandaki oleh Allah, Islam yang dikandaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu makna dia pada syarak, ataupun di dalam definisi agama. Bila kata agama, bila dia kata Islam, dia kandak begini, iaitu mengikut dan inqiyad bagi barang yang didatang dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata turut. Kalau turut pemimpin, di dalam lugah nama dia tu Islam kepada pemimpin. Kalau dia tu ikut suami, nama dia Islam kepada suami. Boleh panggil di dalam bahasa. Tetapi pada syarak, ikut dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi, itu nama Islam. Diri ikut dah. Perkara yang didatang oleh Nabi, Nabi kata kamu kena sembahyang, wajib sembahyang, ya, saya kata wajib sembahyang. Terima dengan apa yang didatang oleh Nabi, daripada barang yang diketahui daripada pekerjaan agama dengan darurah. Dan atas ini, yakni atas ini pendapat, maka adalah iman dan Islam itu berlain-lainan keduanya pada mafhum, pada makna. Artinya pada maknanya. Dan jika berlazim-laziman keduanya pada syarak sekalipun, pengertian lain, tapi kedua-dua tidak bercerai-cerai pada syarak. Bila kata iman, di situ juga Islam. Bila kata Islam, di situ juga ada iman, berlaziman. Tidak boleh mengasingkan pada syarak. Tak boleh kata orang ini mukmin tidak muslim, orang ini muslim tidak mukmin. Tak boleh pada syarak, tak ada. Pada syarak, tiap-tiap mukmin ialah muslim, tiap-tiap muslim ialah mukmin. Itu pada syarak. Tak boleh kita asingkan. Nisbah pengertian lain. Iman pengertian dia ialah terima hati. Islam iaitu ikut luaran, ikut dengan apa yang Nabi sampai. Nabi sampai kata Allah
Tuhan Rabbul Alamin, tidak ada Tuhan lain padanya. Dia terima, ya ikut, ya aku kata Allah Rabbul Alamin, tidak ada Tuhan lain daripadanya. Nabi sampaikan kata wajib sembahyang, ya saya kata wajib sembahyang. Ikut apa yang Nabi, tidak ingkar apa yang Nabi kata, yang Nabi sampai. Itu nama dia Islam. Berlaziman pada syarak dengan iktibar tepatnya, tepat iman dan Islam. Kemudian daripada ittihad jihad yang diiktibarkan dia itu, iman dan Islam berlainan pada mafhum dengan iktibar tepat. Tepat iman di hati, tepat Islam di luaran, diturut ikut itu. Itu tak sama tepat dia. Kemudian daripada ittihad jihad, bersatu jihad yang diiktibarkan dia itu. Jihad iktibar kira satu saja. Bila nak kira orang mukmin ialah orang muslim, tiap-tiap orang muslim ialah orang mukmin, maka tiada didapat akan mukmin yang tiada muslim, dan tiada dapat muslim yang tiada mukmin. Tak ada. Yang kita sebut dulu, maka ada setengah-setengah penceramah yang dia nak buat lawak gak, dia kata kan, orang yang tak sembahyang, orang itu orang mukmin tidak muslim. Dia kata orang itu orang bukan orang muslim, orang Melayu. Itu dia buat lawak nama. Tak betul dengan hakikat. Lawak tu lawak tak betul. Tak ada. Walau dia tidak sembahyang pun, kalau kata tidak mukmin, tidak muslim lah. Tak ada di sana tidak mukmin, dia mukmin bukan muslim, tak ada. Walau tak sembahyang, walau tak puasa sekalipun, tetap dia mukmin muslim. Kalau bukan mukmin, bukan muslim.